Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Tangisan Abu Bakar As-Siddiq ketika menyebut nama Nabi setelah kewafatan baginda. Tajuk ni kita terlepas. Kita undur belakang sikit. Muka surat 41. Muka surat 41 kita terlepas tajuk ni. Kita terlangkau pergi ke depan. Kita juga dapat lihat bagaimana As-Siddiq, semoga Allah meridai beliau, menangis ketika menyebut nama Nabi yang amat dicintainya selepas baginda kembali ke rahmatullah. Oleh kerana bersahabat begitu lama Abu Bakar dengan Rasulullah ini, dan beliau juga termasuk di dalam was-sabiqunal awwalun. Dia di antara orang yang pertama juga, golongan yang pertama masuk Islam. Selain daripada bersahabat dengan begitu lama, orang yang di antara orang terawal masuk Islam dan sentiasa bersama dengan Rasulullah ketika senang dan susah, sehingga peristiwa persahabatan Rasulullah dengan Abu Bakar ini begitu akrab, disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, idhuma fil ghari idh yaqula li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mereka berdua berada di dalam gua. Dia tak sebut nama, tetapi dengan sebut dengan dhamir, ganti nama. Mereka berdua, siapa dia di sini? Abu Bakar dengan Rasulullah. Di antara nama sahabat yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, siapa dia? Abu Bakar disebut dengan dhamir, tetapi ada nama seorang, nama sahabat disebut dalam Quran. Yang lain Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, semua sahabat-sahabat Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran. Dalam hadis banyak ada seorang je sahabat yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Siapa tahu dapat RM20. Angkat tangan siapa angkat tadi? Siapa dulu angkat tangan tadi? Siapa dia? Zaid. Okey, Cikgu Masri cantak nama. Okey. Dalam surah apa yang disebut nama Zaid? Disebut nama sahabat yang dikelilingi dengan Zaid? Azab Betul ya Azab? Kalau tak betul, bagi balik RM20 ya. Yakin Okey, siapa tahu? Nama Zaid itu betul dah. Tak apalah, orang sahabat-sahabat dekat lain pada kalangan sahabat yang luar pun boleh bagi. RM20 dapat. Tak boleh jawab, tuan-tuan kena bagi RM20 balik. Surah apa yang sebut nama sahabat? Surah Ahzab. Okeylah, bagi RM40 lah. Sebab RM20 orang yang sama jawab. Okey. Sayyidina Abu Bakar ni, bila setelah Rasulullah wafat, bila sebut nama baginda, dia menangis, sedih. Sebut nama baginda, dia menangis. Macam mana tak menangis? Berkawan begitu lama. Dia di antara orang terawal masuk Islam. Lepas tu pula susah senang bersama dengan Rasulullah. Rapat tak rapatnya, anak dia dikahwin dengan Rasulullah, iaitu Khadijah radhiyallahu anha. Jadi bila Rasulullah meninggal, berapa lama dia pun menangis dah, teringat rindu ni sampai boleh menangis. Sebab tu ada syair menyebutkan, tunjudai hongge kabihush kabiram, bila berlaku perpisahan kabihush. Hushi ni maknanya seronok. Seronok mengenangkan
bagaimana kemesraan mereka berdua, bagaimana mereka sama-sama memperjuangkan agama Islam semasa Rasulullah masih hidup. Kabi gham, maknanya sedih bila berpisah dengan Rasulullah ketika dia masih hidup, Rasulullah telah meninggal dunia. Nak bertemu pula bila? Bila dia mati pula lah baru boleh bertemu. Tengok. Dalam syair pun ada sebut. Syair ni pun satu ilmu. Pernah dengar syair ni? Dengar di mana? Syair ni semua orang ingat. Pelik betul lah, syair lain tak ingat. Dia kata di sini apa dia? Menangis ketika menyebut nama Nabi yang amat dicintainya selepas baginda kembali ke rahmatullah. Antara sekian banyak buktinya, dia ada bukti ya. Daripada adalah riwayat Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad meriwayatkan hadis, apa nama kitab hadis yang ditulis oleh Imam Ahmad? RM20 juga. Imam Bukhari di antara kitab kalau hadisnya Sahih Bukhari. Imam Muslim Sahih Muslim. Imam Tirmizi apa dia? Imam Ahmad tulis apa? Imam Ahmad tulis sebuah kitab hadis nama apa? Cikgu Masri tulis Musnad dia kata. Okey. Apa beza kitab hadis yang namanya sahih, namanya musnad dan namanya sunan? Apa beza? Siapa boleh jawab? Kalau sahih maka hadis dalam tu sahih belaka lah kan. Di sudut kulnya sahih. Adapun di sudut juz'inya mungkin ada yang tak sahih. Tapi banyaknya sahih. Dan kitab yang dikenali dengan sunan ni sebab apa? Sebab apa dinamakan sunan? Siapa boleh jawab? Tak boleh jawab? Lepas ni cari ya. Musnad sebab apa nama musnad? Salah. Okey, malam esok jawab. Dia kata antara sekian banyak buktinya adalah riwayat Imam Ahmad daripada Abu Hurairah. Takut ustaz terlupa nak jawab besok, orang yang duk tengok live ni tertanya-tanya. Tak apalah ustaz tolong jawab. Maknanya kalau sunan, hadis-hadis mengikut abwabul fiqhi, dia mengikut kaedah kitab fiqh, itu dia panggil sunan. Sebab tu kalau kita dah belajar Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Betul? Adapun hadis yang dikenali dengan musnad disusun mengikut senarai sahabat Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan juga azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya nama-nama isteri Nabi. Okey. Daripada Abu Hurairah, siapakah daripada kalangan sahabat Nabi ni yang paling banyak menghafal dan meriwayatkan hadis? Dia kena sebut nama individu sahabat tersebut dengan berapa jumlah ataupun bilangan hadis yang dia riwayatkan, baru boleh dapat RM30. Berapa hadis yang dia riwayatkan? 5,000 berapa? 5,000 lebih lah, walaupun tak tepat kan. Boleh bagi juga ni, bagi RM30. Malam anugerah dekat nak balik besok, semua ada hadiah, siapa boleh jawab. Soalan no tadi bagi RM30. Kata Abu Hurairah. Okey, Abu Hurairah ada nama lebih kurang 15 nama dia. Sebahagian ulama kata 20. Apa nama selain dari, apa namanya sebenarnya? Abu Hurairah maknanya gelaran dia. Apa nama Abu Hurairah sebenarnya? Tak boleh jawab. Okey, kita sambung. Kata Abu Hurairah, aku mendengar Abu Bakar As-Siddiq berkata di atas mimbar, di atas mimbar ini. Tahun lepas pada hari yang sama aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun lepas atas mimbar ni Rasulullah duk ceramah ni. Pasal tu dia teringat.
Bila Rasulullah SAW wafat, orang lantik dia jadi khalifah. Jadi khalifah di zaman Rasulullah, dan sampai beberapa kurun dia khalifah, dia imam. Sebab tu dipanggil al-a'immah. Mereka lah khalifah, mereka lah imam sembahyang. Sama ada sembahyang 5 waktu, sembahyang raya, sembahyang Jumaat, mereka bertindak menjadi imam. Sebab itu sebahagian ulama meletakkan syarat kepimpinan negara, maknanya al-ilmu. Yang pertamanya dia bagi ilmu. Selain daripada Islam tu ilmu. Kau tidak nak merintah macam mana? Dia letak ilmu di situ dengan ma'rifah. Maknanya merujuk kepada ilmu Islam. Baru dia boleh mengurus sebuah negara dengan Islam apabila dia mengetahui tentang ilmu syariah. Sekarang ni tak letak syarat macam tu kan? Dulu dia letakkan syarat ilmu agama tu dulu. Sebab bila jadi khalifah ni, dia merangkap jadi imam. Dia pula waktu yang sama mungkin bertindak sebagai qadi ataupun hakim. Sebab tu kena ada ilmu. Tapi oleh kerana lama kelamaan orang Islam pun tak ambil berat tentang ilmu agama ni, asal boleh jadi pemimpin je, boleh memerintah, jadi ilmu agama ini tidak menjadi keutamaan. Sebab itulah yang jadi rasuah berganda-ganda, berlipat-lipat dong. Tak ada ilmu. Satu. Yang keduanya, masalah menerapkan kefahaman Islam di dalam diri pemimpin tu tak ada. Asal boleh merintah, ada CJ, ada pengaruh, diangkat, ditabarkan menjadi pemimpin. Yang tu mana-mana negara dalam dunia jadi kucar kacir habis. Jarang kita dengar negara yang terlepas bebas daripada rasuah. Yang tu yang jadi sedih. Yang jadi banyaknya isu rasuah ni kadang-kadang melibatkan negara Islam. Ini yang menjatuh maruah orang Islam ni. Jadi sebab apa? Sebab tak ambil berat tentang isu ilmu agama. Jadi dia kata atas mimbar inilah pada tahun lepas, pada hari yang sama, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Bila dia kata aku dengar Rasulullah SAW bersabda, dia nak sampaikan hadis, dia nak baca hadis, tak lepas. Dia nak baca hadis apa yang dia dengar tahun lepas tu, yang Rasulullah sebut atas mimbar ni. Bila nak baca terus, tiba-tiba bercucuran air mata. Tiba-tiba air mata Abu Bakar mengalir laju. Beliau menangis tersesak-sesak. Maknanya menangis terus. Menangis tersesak-sesak ni maknanya bukan sikit-sikit punya menangis. Tengok, bila sebut saja nama Rasulullah terus menangis. Jadi Abu Hurairah ada di dalam peristiwa itu. Ketika Abu Bakar menangis bila sebut nama Rasulullah, sebut nama terus menangis. Kemudian beliau menyambung kembali. Sebab itu kita dah baca dalam hadis yang lepas. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sayyidina Abu Bakar ni terkesan bukan saja sebut nama Nabi. Bila dia sembahyang Allahu Akbar, terus tak lepas. Dia nak baca, bacaan ni tak lepas pergi. Dia tak mampu meneruskan bacaan. Sebab hati dia terlalu khusyuk. Inna Abu Bakrin araqqu quluban. Sesungguhnya Abu Bakar ni orang yang sangat lembut hati dia. Dia bila baca Al-Quran mesti dia menangis. Kita ni dalam seumur hidup kita bila baca Quran kan, apatah lagi ketika kita tadarus bulan Ramadan ni ataupun baca bersendirian, berapa kali kita menangis? Berapa kali menangis? Kan di antara itu, di antara ciri orang yang beriman kepada Allah. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri atau sifat orang beriman bila disebut nama Allah. Apa maksud disebut? Idza dzukirallah. Bukan dia sebut Allahu Akbar. Orang lain sebut. Hati dia gemetar kerana takut. Tengok. Kalau dia sebut, lagi takut. Apabila dibaca ayat Quran, dia tak baca lagi. Orang baca, dia dengar tu pun bertambah iman. Kalau dia baca sendiri, lagi bertambah. Tengok, itu maknanya para sahabat. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu semua sifat-sifat ciri para sahabat. Sebut nama Allah, gemetar hati, baca Quran, bertambah iman.
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak dikurniakan sesuatu yang lebih baik daripada afiat kesihatan selepas kalimah ikhlas, dua kalimah syahadah. Di antara nikmat yang besar yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia, di antaranya nikmat yang besar banyak lagi, adalah nikmat kesihatan. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia, kepada kita semualah, kita sebahagian daripada manusia, terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu nak hitung, kamu nak kira nikmat Allah Ta'ala, tak terkira. Tak terkira. Makan saja berapa banyak kita makan, minum saja berapa banyak kita minum, tak terkira. Bulan-bulan puasa ni kan lagi banyak makan. Patutnya bulan puasa ni bulan kurangkan makan minum kan. Bulan puasa paling banyak makan, paling banyak minum. Bab makan minum sahaja tak terkira. Kita menghirup udara yang nyaman daripada kita lahir dulu sehingga sekarang. Kita menghembuskan nafas, seduk nafas. Kita berjalan di atas muka bumi Allah. Dengan Allah Ta'ala bagi nikmat mata, kita lihat macam-macam. Dengan pendengaran, kita dengar macam-macam bunyi. Terlalu banyak, tak boleh nak kira. La tuhsuha, tak boleh nak kira. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Itu paling besar sekali. Tanpa iman dan Islam, tak memungkinkan, tak melayakkan seseorang itu masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab itu syarat sah ibadat yang pertama dia letak apa? Islam dulu. Syarat sah sembahyang, puasa, zakat, haji, jual beli, nikah, kahwin, semua Islam. Sebab itu kita kata Islam, iman dan Islam nikmat yang paling besar. Jadi Abu Bakar kata tak ada nikmat yang besar selepas kesihatan yang baik ini melainkan kalimah yang ikhlas, iaitu dua kalimah syahadah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, yang menyebabkan kita masuk Islam. Dia kata dua kalimah syahadah ni sebab apa? Sebab dulu dia tak Islam juga. Kita ni secara kebetulan lahir daripada kedua ibu bapa yang beragama Islam. Jadi orang jahiliah ni Rasulullah seorang je Islam. Jadi Allah, nikmat yang besar selepas kesihatan yang baik adalah dua kalimah ikhlas, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita sebut asyhadu banyak kali dah kita ulang dalam pengajian kita. Siapa boleh hurai apa makna asyhadu? Apa dia? Terjemah biasa, selain daripada bersaksi, apa makna? Lagi? Okey, Faris RM30. Maknanya ana atayaqanu, ana aqiru, ana a'tarifu, ana a'lamu, ana afhamu. Makna asyhadu ni aku faham, aku yakin, aku iktiraf. Aku tahu bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Banyak orang disebut aku naik saksi, orang tak apa nak faham. Naik saksi maknanya aku mengaku, aku iktiraf, aku yakin, aku faham, aku ikrar, aku iktiraf Allah Ta'ala Tuhan aku. Sekali-sekala bila kita nak ajar orang masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu itu kita jangan terjemah aku bersaksi. Kita terjemah aku yakin bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Baru orang faham betul-betul. Itu maknanya kesaksian, maknanya yakin, faham, dia iktiraf, dia mengetahui tak ada Tuhan yang lain yang layak disembah melainkan Allah. La ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang layak disembah melainkan Allah. Di dalam kalimah, dua kalimah syahadah ini, dia ada nafi dan dia ada isbat. Siapa boleh cerita apa nafi, apa isbat? Angkat tangan. Yang ni pun RM30. Angkat tangan. Siapa nak jawab? Apa nafi, apa isbat di dalam kalimah asyhadu? Nafi mana? Apa dia? Nafi. Oh, itu mengaji bahasa Arab. Hak tu hak kita mengaji Matan Jurmiyah tu tak masuk yang tu. Dalam kalimah syahadah. Okey ya? Tak ada jawab kan? Dia kata selepas kesihatan yang baik ini, perkara yang paling
utama dia kata adalah apa dia ni? 2 kalimah syahadah. Bahkan 2 kalimah syahadah itu lebih baik daripada kesihatan yang baik. Kalian tidak akan dikurniakan sesuatu yang lebih baik daripada afiat kesihatan selepas kalimah syahadah. Maknanya kalimah syahadah ni lah yang memungkinkan seseorang itu melayakkan dia masuk syurga ataupun neraka, sebab dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kalimah yang pertama, kesaksian kepada Allah. Kalimah yang kedua, kesaksian dia mengiktiraf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruh Allah. Oleh kerana terlalu banyak nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, semua nikmat yang Allah Ta'ala bagi tu Allah Ta'ala kata apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur nikmat aku akan tambah lagi. Nak supaya kita sentiasa ditingkatkan, ditambah, dimurahkan rezeki oleh Allah Ta'ala, rezeki kesihatan, rezeki umur, wang ringgit, harta benda, semua rezeki, kena banyak bersyukur kepada Allah. Banyak bersyukur, baru Allah Ta'ala tambah. Bagaimana cara nak melahirkan kesyukuran kepada Allah? Siapa boleh jawab? Yang ni RM30. Bukan Alhamdulillah, Alhamdulillah je. Apa bukti seseorang itu dia melahirkan kesyukuran kepada Allah? Angkat tangan. Nak jawab, angkat tangan. Membanyakkan amalan, betul eh? Dalam hadis sebut 2. Maknanya apa dia? Dalam hadis kata apa? Afala akunu abdan syakura, kan? Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sembahyang lama, walaupun bukan bulan Ramadan. Bulan Ramadan lagi-lagi ya. Sampai hatta tawaramat qadamahu, sehingga tumit kaki Rasulullah ni jadi bengkak. Berdiri lama. Rasulullah dia tak banyak rakaat. Sembahyang. Yang orang duk sembahyang dulu dengar cerita sampai 1000 rakaat satu malam. Ini cerita-cerita khurafat, bid'ah, cerita-cerita tipu semua tuan-tuan. Satu malam ada Tok Wali sembahyang 1000 rakaat. Okey, satu rakaat berapa minit? Satu malam ada berapa minit? Cuba kira tengok. Sempat tak dia sembahyang 1000 rakaat? Kadang-kadang benda-benda macam ni dihidangkan di atas pentas-pentas ceramah. Pertamanya tak betul. Sebab kalau kita 1000 rakaat tu memakan masa berpuluh jam, mungkin ratus jam. 1000 rakaat. Tu kan takkan sembahyang macam tu. Mesti dia ada Fatihah, dia ada apa? Dia baca ayat lazim sekurang-kurangnya. Yang keduanya, Rasulullah tak pernah sembahyang satu malam sampai 1000 rakaat. Sebab apa yang diriwayatkan oleh Aisyah, sama ada di dalam bulan Ramadan ataupun di luar daripada bulan Ramadan, dia yusalli arba'an summa yusalli arba'an. Dia sembahyang 4 jadi 8. Lepas tu dia tambah 3 witir. 11 rakaat lah. Dalam bulan Ramadan ataupun di luar daripada bulan Ramadan. Takkan wali ni atas daripada Rasulullah sembahyang 1000 rakaat satu malam. Okey. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata syahadah itulah yang paling besar. Di antara nikmat yang besar tu adalah syahadah. Sebab daripada syahadah, kesaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Rasulullah pesuruh Allah, maka dah dia telah berpegang teguh dengan agama Islam dengan 2 kalimah syahadah. Tadi kita sebut sebab apa dia kata syahadah? Sebab mereka ni semuanya kafir. Lepas tu masuk Islam. 2 kalimah ni yang paling penting. Sebab itu ada di dalam hadis-hadis Nabi, kalau kita dibaca dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis, dia ada perkataan murtad. Wa may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Sebab apa dia kata ada perkataan murtad? Ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum. Siapa-siapa yang murtad maknanya kembali kepada agama asal. Beberapa tempat ada perkataan murtad. Murtad kembali kepada asal. Fartadda basira.
campaklah baju aku ini, Nabi Yusuf kata, ala wajhi abi, kepada muka ayahku. Nabi Yakub kan buta. Fartadda basira, mata ayahku akan jadi murtad. Murtad di situ kembali jadi celik setelah menangis berpuluh tahun kerana kerinduan terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Kamu ambil baju aku ni, Yusuf kata, campak kepada muka ayahku, fartadda basira, dia akan kembali menjadi melihat dengan baik. Maknanya murtad, asal makna murtad maknanya kembali kepada asal. Sebab itu barang siapa yang murtad daripada kalangan kamu, dalam hadis pun kan, salasun, siapa boleh baca hadis ni RM30. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Sambung. Ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an la yuhibbal mar'a illa la yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yaqraha an ya'uda fil kufri kama yaqrahu an yulqa fin nar. Maknanya 3 perkara ni tadi kan. Maknanya kembali. Kerana sebab apa kembali? Asal memang dah kafir. Itu yang dipanggil murtad. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata 2 kalimah syahadah ni sangat bernilai kepada setiap mukmin. Dia sebut itu kerana dia teringat apa yang disebut oleh Rasulullah SAW atas meja ni, atas pentas ni pada tahun lepas itu. Dalam riwayat yang lain, beliau menangis terresak-resak sebanyak 3 kali, kemudian berkata sehingga akhir hadis. Hadis itu kalau kita tengok dalam musnadnya panjang. Dalam hadis yang lain juga panjang. Dia nak habis hadis itu makan masa. Bila baca sikit teringat Rasulullah menangis. Teringat Rasulullah dia menangis. Nak cerita apa? Rindunya, sayangnya, cinta yang begitu mendalam terhadap Rasulullah SAW. Sebab apa tadi kita sebut tadi? Dia di antara orang awal, lama bersama dengan Rasulullah, susah senang bersama dengan Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah berpisah. Ini di antara hadis-hadis yang dibuktikan oleh pengarang kitab kita ini tentang bagaimana kecintaan kepada para sahabat kepada Rasulullah SAW. Jadi banyak lagi kalau kita baca di dalam hadis-hadis Nabi dan juga di dalam sirah, bagaimana para sahabat ini meletakkan kecintaan kepada Rasulullah lebih daripada segala-galanya. Mereka beramal dengan hadis yang Rasulullah sebut tu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia meletakkan aku paling dia sayang lebih daripada ayahnya, anaknya dan seluruh manusia. Inilah yang diamalkan oleh para sahabat. Mereka meletakkan Rasulullah lebih sayang daripada manusia-manusia yang lain. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.